السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وبتمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada malam ini kita sambung ayat tafsir kita. Kemarin saya berhenti ayat berapa kemarin? 55. Hari ini kita sambung ayat 56 insya-Allah sehingga ayat 64 kita baca. Ayat 56 sehingga ayat 64. Sila. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه
ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد Ayat nombor 56. Al-mulku yawma idzinillah yahkumu bainahum. Iaitu Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, kekuasaan di hari itu, hari kiamat ni, hanya ada pada Allah. Dia yang beri keputusan di antara mereka. Baik. Ayat-ayat yang menyokong berkenaan dengan Allah Ta'ala yang berkuasa di hari akhirat, sebagaimana yang kita sebut dalam solat kita, Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari akhirat. Malik yang menguasai, Maliki Yaumiddin yang menjadi raja di negeri akhirat. Ayat ni Allah Ta'ala sebut al-mulku, kekuasaan ataupun kerajaan. Kalau Malik yang menguasai, kalau Malik jadi raja. Kalau al-mulk makna kerajaan. Kekuasaan pada hari itu adalah pada Allah. Ayat ni kalau orang ada kuasa, dia baca bahawa betapa kerdilnya diri depan Allah Ta'ala, bahawa dia tidak ada apa-apa pun. Semuanya Allah Ta'ala yang berkuasa. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah pun beritahu hukuman apa yang dikenakan di hari akhirat. Allah Ta'ala tidak merahsiakan perkara itu. Berkenaan dengan hukuman di negeri akhirat ni, Allah Ta'ala tidak merahsiakan. Taklah kata Allah Ta'ala tak beritahu manusia dapat apa akhirat esok. Dan Allah Ta'ala semua beritahu.
Manusia yang buat macam ni dihukum macam mana, manusia yang buat begini dihukum macam mana. Semua tu Allah Ta'ala beritahu. Sebab dan tujuan beritahu tu ada beberapa perkara. Yang pertama sekali, supaya manusia ingat. Manusia ingat untuk menjauhi diri daripada hukuman yang akan dikenakan di negeri akhirat dengan cara mengikut peraturan yang ditetapkan di atas muka dunia ini oleh Allah Ta'ala. Sebagai inzar, ataupun dalam bahasa kita mengaji ni dia panggil sebagai takhwif, takhwif ukhrawi, sebagai warning untuk kita di negeri akhirat. Lalu kalau kita ingat bahawa atas muka dunia ni segala hukum yang Allah Ta'ala tentukan, kalau kita tidak ikut, kita akan dihukum di akhirat. Bagaimana undang-undang manusia yang manusia lakukan telah melanggar undang-undang, akan didakwa di hadapan mahkamah di atas muka dunia. Mahkamah Allah Ta'ala di hari akhirat ni maha adil. Tidak ada orang yang akan dizalimi di hari akhirat, sebagaimana ayat yang kita telah baca sebelum daripada ni lah. Tidak ada seorang pun yang akan dizalimi di hari akhirat. Kalau tidak ada akhirat ni, sudah tentu orang yang zalim dilepaskan dengan begitu saja. Kalau tidak ada akhirat, orang zalim ni lepas dengan begitu saja, tanpa diberi hukuman. Dan orang yang dizalimi, dia tidak akan rasa puas hati sebab tidak ada akhirat. Lalu sebanyak mana orang dizalimi di atas muka dunia ni kerana membawa ajaran agama, sebagaimana orang muhajirin yang terpaksa tinggalkan Madinah pergi ke Mekah, tinggalkan Mekah pergi ke Madinah semata-mata untuk Allah dan Rasul, dengan azab, dengan siksa, dengan sengsaranya dia tetap akan mendapat ganjaran di negeri akhirat. Dan orang yang lawan dia di atas muka dunia, yang sanggup untuk halau dia keluar daripada bumi dia sendiri, akan dihukum di negeri akhirat. Baik, itu kekuasaan Allah di negeri akhirat. Yahkum bainahum, dia beri keputusan di antara mereka. Dan keputusan yang Allah Ta'ala bagi ni keputusan yang mu'tamad. Sementara tu Allah Ta'ala dah beritahu dah keputusan dia. Orang yang buat begini, keputusannya begini. Buat begini atas muka dunia, keputusannya ni neraka keputusan dia. Buat begini atas muka dunia, keputusannya surga. Itu keputusan Allah. Bagaimana kita baca enactment begini, kanun 302, 307, dihukum penjara begitu begini. Maka kalau buat juga, kita tahu dah orang ni kena hukum ni 2 tahun penjara ke 3 tahun penjara, setahun penjara, ataupun bayar denda, ataupun sebatan. Dan hukum tu tahu dah. Macam mana kita tahu kalau hukuman dunia ni, kita tahu dah hukum dia buat salah, hukumnya begini, sudah tentulah kita akan jaga. Kita akan jaga dengan betul. Sebab apa? Sebab takut ni kena 302 ke, kena 307 ke, kita boleh didakwa di atas enactment di atas muka dunia. Akhirat ada pendakwaan di negeri akhirat. Yang mendakwa ni benda yang Allah Ta'ala bagi kepada kita sendiri, iaitu tangan kaki kita yang menjadi pendakwa raya. Bukti Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa ada raqib, ladaihi raqibun atid. Hak rekod ada, hak catat ada. Nak lari tak boleh. Malahan benda yang paling dekat dengan kita, kulit kita pun, semua jadi pendakwa raya. Jadi siapa dia nak jadi peguam bela kita? Amal kita yang jadi peguam bela kita di hari akhirat. Kalau amalnya sedikit, kejahatannya banyak, amalan kejahatannya banyak, nak banding dengan amal salihat, maka dia akan sabitkan kesalahan, dia kena hukum. Dan hukuman Allah Subhanahu Wa Taala di negeri akhirat ni hukuman yang mu'tamad.
ada rayuan. Beza dengan muka dunia, ada rayuan. Dihukum penjara 10 tahun, rayuan. Dihukum penjara 20 tahun, dapat kebebasan begitu. Sebab apa? Sebab ada orang yang boleh beri dia pengampunan. Lain dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala buka pintu pengampunan atas muka dunia ni. Hukum tahu dah, akibat daripada buat kesalahan ni tahu dah, kesalahan tu tahu dah macam mana, hukum dah akibat daripada buat kesalahan tu pun kita dah tahu dah. Tunggu laginya nak minta pengampunan bukan di akhirat, atas muka dunia. Akhirat bukan tempat untuk diampuni, tapi tempat untuk dihukumi, dibalas dengan setimpal. Sama ada kita buat baik ataupun buat kejahatan. Jadi nak minta pengampunan ke, nak minta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ke, semua atas muka dunia. Dan dalil dalam Quran pun tunjuk bahawa semua yang minta pengampunan, pengharapan yang tinggi pada Allah di akhirat, semuanya itu tidak didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Ditolak rayuan dia oleh Allah. Benda ni kena letaklah kepala kita, supaya kita lebih yakin bahawa hidup atas muka dunia ini bukanlah matlamat dan tujuan kita, tapi kita nak pergi akhirat. Ya Allah Ta'ala yang maha kuasa, yang boleh hukum dan buat keputusan di antara mereka. Jadi falladzina amanu wa amilus salihat fi jannatin na'im. Setelah Allah Ta'ala sebut bahawa dia hukum, maka orang yang beriman, beramal saleh, hukum apa ni, balasan dia, apa yang mereka dapatlah syurga yang penuh dengan kenikmatan. Kalau kita kata itu balasan Allah yang Tuhan nak bagi pada orang yang beramal. Amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Beriman serta beramal mengikut sunnah Nabi SAW. Ayat yang ke-57. Ayat ni dia panggil takhwif ukhrawi, warning akhirat. Kalau orang beriman, beramal soleh boleh masuk syurga, dia punya tafsir dia. Bagaimana juga dengan orang kafir nak masuk ke mana? Orang tanya. Walladzina kafaru wa kadzabu biayatina faulaika lahum adzabun muhin. Baik, cuba kita tengok satu-satu. Walladzina kafaru, satu, mereka yang kufur. Wa kadzabu biayatina, dan mendustakan ayat-ayat kami. Kata kita tulis di sini maknanya engkar. Engkar, bukan kafir je, tapi engkar mana enggan. Satu, kafaru bi ayatina, kufur, engkar dengan ayat kami. Yang keduanya kadzabu bi ayatina, membohongi ayat kami. Membohongi ayat kami itu mendustakan ayat-ayat kami, mendustakan tauhid pada Allah Ta'ala. Bila Nabi SAW bawa dakwah tauhid, dialah orang yang mendustakan dakwah Nabi, yang mengatakan bahawa apa yang Nabi bawa itu tak betul. Tak betul dengan hawa nafsu. Bukan tak betul dengan apa, tak betul dengan hawa nafsu dia. Nabi bawa itu al-haqqu, kebenaran. Kalau seseorang tu dia Muslim, tapi dalam masa yang sama dia ada kadzabu bi ayatina, dia mendustakan ayat-ayat Allah Ta'ala, wahyu, Quran dan hadis semuanya, tak selamat juga. Kerana berapa ramai orang Islam yang tolak wahyu Allah? Berapa ramai orang Islam yang tolak wahyu Allah, tolak ajaran tauhid Al-Quran? Berapa ramai? Berapa ramai orang yang menolak ayat-ayat Allah Ta'ala dengan mudah-mudah sahaja, mempertikaikan berkenaan dengan syariat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri, yang Allah Ta'ala turunkan kepada kita. Ramai yang mengaku Muslim, yang mengaku Islam, juga termasuk dalam kadzabu bi ayatina, kategori yang kedua. Masalahnya, apabila kita tidak belajar berkenaan dengan
Syarat-syarat yang membatalkan syahadah kita. Boleh jadi batal syahadah kita dengan beberapa perkara. Di antaranya kadzabu bi ayatina, membohongi ayat Allah Subhanahu wa taala. Tak percaya dengan ayat Allah. Tak percaya dengan ayat Allah dengan sendirinya, tak percaya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat-ayat itu dia mari keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perkara main-main ni. Dan kita pun tak boleh ambil ringan dengan benda ni. Perkara berat. Perkara penentuan kita sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Jangan sekali-kali kita mempertikai apa yang Allah Ta'ala telah beri kepada kita. Tugas kita sebagaimana tugas para sahabat, mentaati sahaja, bukan mempertikaikan. Undang-undang dunia boleh kita petikai, undang-undang Allah tak boleh petikai. Terbaik undang-undang Allah ni kita kena letak terbaik. Sama ada undang-undang tu melibatkan syariat, kita panggil syariat hukum qisas. Undang-undang Allah Ta'ala tu melibatkan hukum muamalah. Undang-undang Allah Ta'ala melibatkan hukum dia panggil hukum di antara kita dengan manusia yang lain. Dalam bab mencuri, potong tangan, semua tu hukum Allah Ta'ala. Kita kena angguk dulu, kita akui hukum Allah Ta'ala, dan jangan ada dalam hati kita merasakan bahawa hukum yang lain tu lebih elok daripada hukum Allah. Kita terima 100% dalam bab pembahagian harta pusaka, bahawa pembahagian yang Allah Ta'ala bahagi itulah pembahagian yang paling baik. Kita menerima hukum juga bab berkenaan dengan hukum-hukum yang lain. Kita, sebagaimana saya selalu sebut, kita boleh menolak suami kita kahwin lain, tapi kita tak boleh nak tolak hukum poligami. Kita tak setuju orang perempuan ni tak setuju dengan suami menikah lain, tak apa, tapi jangan tak setuju dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Itu tak boleh. Itu tak boleh. Jadi tak setuju kita tu, kita tengoklah tak setuju duduk di mana. Duduk di mana? Tak setuju tu. Tak setuju dengan suami kita, tak apa, tu biasa. Tapi kalau tak setuju dengan hukum Allah Ta'ala, apalah Tuhan ni, orang boleh menikah begini-begini, tak jaga hati perempuan, itu orang panggil mempertikai hukum Allah Ta'ala. Mempertikai hukum Allah. Kalau kita nak mencuri potong tangan ni, habislah tangan semua, tu tak boleh sebut begitu. Orang jahil sebut begitu. Dan kita pun yakin orang yang sebut begitu tu orang jahil, dia kena mengaji. Kalau sebut kerana kejahilan, dia berdosa juga kerana jahil. Dia kena mengaji lah. Bila orang kata salah awak sebut begitu tu, tak apa saya jahil. Jadi tiket jahil tu dia gunakan untuk buat apa sahaja, sebab saya jahil. Tak betul. Jahil tu sendiri dah berdosa dah, kerana hiduplah keadaan jahil. Baik. Faulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Muhin maknanya azab yang menghinakan untuk mereka. Mereka hina ni sebab apa? Mereka masuk neraka dan kekal selama-lamanya. Tidak ada kemuliaan bagi orang yang masuk neraka ni. Tidak ada kemuliaan, semuanya kehinaan. Masuk neraka semua kehinaan. Cakap kehinaan, semua sekali berbentuk kehinaan, bukan kemuliaan apabila seseorang itu duduk dalam neraka. Tak ada lah orang neraka tu dimuliakan, tidak ada. Semua dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni diberi nikmat oleh Allah, dilahirkanlah keluarga dah Islam. Islam dah, maknanya kita keluar tu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu adalah jiwa kita dah. Sebab apa? Sebab kita Islam. Perkataan yang adanya, makna hak sebenar tak tahu lagi ada ke tak. Perkataan tu adalah kita dengar mak ayah kita bercakap Islam, orang sekeliling kita bercakap Islam, dan kebetulan mak ayah kita juga agama pun Islam, kita pun Islam. Tapi bila Islam gitu, duduk dalam keadaan pandai mengucap saja, tapi tidak tahu tuntutan apa yang nak dalam pengucapan tu, dia tak jadi juga.
Lah sekali syaitan bawa jadi syirik. Cukup jadi syirik, tak mengaku murtad keluar Islam pun tak apa dah. Tak apa dah, tak mengaku pun. Syirik syirik. Mengaku semayang pecah kepala pun, semayang bekok kaki-kaki pun, tapi kalau ada syirik, tak apa dah, syaitan beres lah. Sebab apa? Mu semayang pun tak jadi apa, mu sedekah pun tak jadi apa, buat apa pun syaitan kata tak jadi apa. Sebab apa? Aku pegang dah. Menunggu dia tak, aku pegang dah. Syirik. Dan tak mahu bagi syirik ni memang kena ngaji Quran. Memang kena ngaji tauhid Quran baru tak nampak syirik. Selagi mana tak nampak suluhan Al-Quran ni, duk syirik situ sampai bila-bila. Sebab Quran je boleh suluh benda tu syirik ke tak syirik. Quran je boleh suluh. Hadis Nabi je boleh suluh. Nabi je boleh sebut bahawa benda tu syirik, tak syirik berdasar kepada apa yang Allah Ta'ala sebut pada dia. Bismillah. Sebab tu kita kata, amatlah tak betul kalau kita kata syirik ni hanya menduakan Allah. Menduakan Allah ni termasuklah syirik. Tapi yang lain, kuasa yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, benda yang ada pada Allah dia pinjam duduk di makhluk. Bak minta hanya pada Allah, makhluk juga boleh minta semua sekali. Semua tu benda yang manusia syirik dalam keadaan tidak sedar. Dan itu yang syaitan nak. Kalau mendua ke Allah, Allah tapi hak ni Tuhan juga, tu nyata lah tu. Pergi sembah dia pula, pergi tunduk pada dia, tu terang dah. Tapi ni hak tak terang ni. Hak syirik yang tersembunyi ni, ni syaitan minat. Syaitan akan buat juga supaya benda tu nampak macam tak syirik, sedangkan benda tu syirik pada Allah. Baik. Ayat nombor 58. Ayat ni berkaitan dengan jihad. Iaitu selepas kebenaran jihad diberikan oleh umat Islam. Ayat nombor 58 ni berkenaan dengan jihad. Selepas Allah Subhanahu wa taala memberikan kebenaran umat Islam untuk berjihad, ataupun kita boleh juga sebut berkenaan dengan hukum hijrah, hukum berhijrah, dan bagaimana untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala meninggikan kalimah tauhid ini, dan apa ganjaran dunia dan apakah ganjaran akhirat yang didapat. Sebab apa? Bila Islam sudah menjalankan jihad, apabila Islam sudah menjalankan jihad, maka daerah umat Islam akan bertambah luas dan daerah kufur akan semakin mengecil. Sebab tu di Madinah tu sendiri Nabi bina, dan Nabi SAW tinggalkan apa? Tinggalkan syariat yang sempurna. Sahabat membawa syariat itu dengan cara membela di mana sahaja tempat yang dizalimi. Benda ni kita kena clear dulu. Jihad bukannya melawan, menyerang orang tak tentu pasal, tidak. Jihad dengan pedang adalah membela di mana sahaja orang yang dizalimi oleh pemerintah, maka Islam datang membela. Sama ada yang dizalimi itu Islam ataupun bukan Islam. Baik, kita baca dulu. Walladzina hajaru fi sabilillah, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah. Ni Allah Ta'ala nak puji orang yang berhijrah di jalan Allah Ta'ala. Apa maksud hijrah ni? Hajara yuhajir maknanya tinggal, tinggalkan, meninggalkan sesuatu kepada sesuatu yang baru. Bukan pindah. Kalau kata pindah tak betul. Pindah makna pindah sini, duduk sini. Ada niat lagi nak duduk sini sebab apa? Sebab pindah. Tapi kalau kata tinggal tu tak ada niat lah nak balik. Tak ada niat lah kata tua-tua nak balik duduk kampung, tak ada. Tinggal habis duduk sini. Itu makna hijrah.
Begitulah keadaan muhajirin yang hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, tinggal semua sekali. Hati ni memang tidak ada dah di Mekah ni, tak mau balik dah, nak duduk di Madinah. Dan Nabi SAW pun sebut bahawa dia akan duduk di Madinah. Baik, jadi khalifah Islam ni apabila berhijrah, kenapa berhijrah? Kerana ada orang yang menghalang daripada dakwah dan ada orang yang menghalang daripada nak jadi Islam. Dalam keadaan tidak ada kuasa untuk melawan, masa tu Allah Ta'ala tidak perintahkan lagi jihad, maka Allah Ta'ala suruh berhijrah. Kesan daripada hijrah tu terbinanya sebuah agama, terbinanya sebuah negara. Negara pun terbina. Nabi SAW bukan sahaja jadi Nabi, tapi jadi pemimpin. Masa tu segala urusan dengan Nabi bukan sahaja urusan dengan Nabi, tapi dia juga berurusan dengan seorang ketua kepada negara. Di Mekah, Nabi tak kirim surat pun pada pembesar-pembesar lain-lain tu, tapi di Madinah Nabi kirimkan surat. Nabi kirim surat kepada pembesar-pembesar negara-negara lain. Surat dia supaya Islamlah kamu akan selamat. Baik, Allah puji orang hijrah ni kerana mereka sanggup tinggal. Tu mendapat pujian daripada Allah tu. Mereka sanggup tinggal semua sekali kerana Allah, bukan kerana apa, kerana nak meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila terbentuknya sebuah negara Islam, semua orang Muslim kena duduk di bawah negara Islam, boleh beramal dengan amal yang bebas dalam negara Islam. Dan orang yang bukan Islam, dia boleh beramal dengan agama dia tanpa ditindas oleh orang Islam. Kalau kita tengok Sultan Muhammad Al-Fatih, apabila dia orang panggil membuka Konstantinopel, dia masuk dalam gereja, orang takut pada dia, takut. Orang Kristian Ortodok masa tu, Kristian hak asal tu, Ortodok, tapi dah seleweng dah. Dia takut, di antara benda yang dia takut bahawa dia bunuh oleh pemerintah yang baru. Tapi Muhammad Al-Fatih, dia tak bunuh. Malahan dia bagi, kamu boleh hidup di negara aku, tak ada masalah. Kamu boleh amalkan apa sahaja amalan yang kamu buat. Sebelum daripada tu, Konstantinopel ni ditakluk oleh Kristian, oleh Rom, oleh Kristian, besarlah. Tapi mazhab kerajaan mempengaruhi paderi yang berjaya mempengaruhi kerajaan. Kalau paderi itu Ortodok, selamatlah orang Ortodok. Kalau paderi itu Katolik, selamatlah orang Katolik. Selain daripada Katolik, tak selamat. Jadi orang Kristian zaman tu dia rasa bahawa duduk di bawah pemerintahan Islam tu lebih dia suka lagi nak banding duduk di bawah pemerintahan Kristian dulu. Orang miskin dibantu, tak kira sama ada dia Muslim ataupun bukan Muslim. Kita bahasa sekarang ni non-Muslim. Orang Muslim ke non-Muslim dibantu. Sebab itu asas negara Islam yang dibina oleh Nabi SAW dahulunya. Baik. Summa qutilu aw matu, kemudian mereka dibunuh atau mati. Disebut mereka yang dibunuh dalam ayat ni, tapi kalau waktu ayat ni diturunkan, umat Islam berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau begitu, dia kata bukankah sudah tidak ada yang dibunuh lagi sebab duduk di Madinah dah? Memang ada mereka yang sudah berhijrah, tapi Allah nak beri isyarat bahawa peperangan akan berlaku. Memanglah hijrah dah,
Masa tu tak ada orang bunuh, sebab hijrah dah. Siapa nak bunuh siapa? Tapi ini isyarat Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa ada yang mati dalam peperangan. Tu isyarat tu nak bagi. Ada yang mati dalam peperangan. Makna lepas pada ni kita lari, bukan kita hijrah, tinggalkan kampung halaman, mari di sini tu satu pengorbanan dari sudut harta kita. Sekarang ni kita nak berhadapan dengan pengorbanan dari sudut nyawa kita pula. Pengorbanan daripada sudut nyawa kita, iaitu kita bersiap sedia untuk mati, untuk menegakkan agama Allah Ta'ala. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. La yarzuqannahumullahu rizqan hasana. Lam sebiji itu menunjukkan perkataan yang begitu kuat. La yarzuqanna, ada nun syaddah pula situ. Terjemahan dia benar-benar, sungguhnya Allah akan memberikan kepada mereka rezeki yang baik. Ni untuk sahabat pada ketika itu yang berhijrah, tinggal kampung halaman, tinggal harta semua sekali, tapi janji Allahnya rizqan hasanah, iaitu rezeki yang baik. Dua benda. Rezeki sama ada atas muka dunia ni, Allah Ta'ala buka pintu hati orang Ansar untuk menerima orang Muhajirin, lebih daripada adik-beradik sendiri, macam keluarga sendiri, duduk di tanah kawan-kawan yang tak kira apa, nak apa bagi. Itu semua hati dia dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dibuka pintu hati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jadi begitu. Kalau dia tinggal mari Mekah, mari duduk Madinah, tak ada orang ambil tahu semua, oh masalah besar juga. Tapi tidak, orang Ansar ambil tahu berkenaan dengan dia. Orang Ansar lantik Nabi SAW menjadi pemimpin. Begitunya mereka rasa beruntung dengan marinya orang Muhajirin tempat mereka. Maka rizqan hasanah ni bermaksud nikmat khas. Yang pertama sekali, ulama tafsir kata di antara nikmat khas, mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang besar. Di mana? Di hari akhirat. Sebab apa mereka dapat lihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Dinamakan sebagai rezeki yang baik kerana mereka sanggup buat apa saja untuk Allah. Mereka sanggup buat apa saja untuk Allah, termasuklah mereka berhijrah. Lalu Allah Ta'ala sebut ini, Allah tak nak beritahu balasan yang Allah tak nak gantikan, lebih baik daripada harta yang dia tinggal, lebih baik pada tanah yang dia tinggalkan, lebih baik daripada apa sahaja dia tinggalkan itu mereka dapat balasan yang baik dan mereka dapat melihat wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ayat ni nak dekat sama dengan ayat surah An-Nisa yang ke-100. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. An-Nisa ayat yang ke-100. Barang siapa yang keluar rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh telah tetap pahala baginya di sisi Allah. Itu pahala yang Allah tak nak bagi pada orang yang sanggup meninggalkan. Kerana Allah Ta'ala wa inna Allah lahuwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Baik, Allah lah sebaik-baik pengurnia. Allah lah sebaik-baik pengurnia. Tak ada orang kurniaan lebih baik daripada kurnia Allah Ta'ala. Kurniaan yang manusia dapat di atas muka dunia ni sikit saja nak banding kurniaan Allah Ta'ala beri kepada kita. Baik, kita kata orang tu baik dengan kita, oh saya dengan dia baik begini-begini, dia bagi apa pada awak, dia bagi begitu begini. Macam mana kita rasa dengan dia tu? Kita rasa nak terima kasih dengan dia, rasa nak cium tangan dia, rasa nak baik dengan dia, rasa ada
ada kuih-kuih sikit-sikit nak bagi rumah dia, ada buah harum manis pun nak bagi rumah dia. Sebab apa? Oh, tak boleh, baik-baik. Tapi kita tak rasa Allah Ta'ala pelihara kita, bagi nyawa, tangan boleh bergerak apa, sampai kita tak rasa kita dengan Allah Ta'ala ni siapa. Kita boleh orang panggil makan jasa, kita boleh rasa berjasanya seseorang itu pada kita, sebab dia tolong kita, dia bagi duit pada kita, dia bagi tempat tinggal pada kita, rasa berjasa. Tapi jarang manusia nak rasa berjasa dengan Allah Ta'ala yang telah beri segala-galanya pada dia. Oh, kalau kira bil Allah Ta'ala ni jasa dia banyak nak pelihara seseorang manusia, dengan lidahnya, dengan giginya, dengan peti suaranya, semuanya Allah Ta'ala bagi. Tapi manusia dia buat tak tahu je, tak rasa langsung bahawa Tuhan yang berjasa dengan dia. Ayat 59, liyudkhilannahum mudkhalan yardawna wa inna Allah la'alimun halim. Cuba tengok, sesungguhnya Allah akan masukkan mereka ke dalam suatu tempat di syurga yang mereka menyukainya. Mudkhalan ni yang digunakan menunjukkan bahawa tempat masuk syurga tu sendiri hebat, pintunya pun sudah hebat. Maknanya mau akan masuk pada tempat yang mana hebat, pintu dia pun hebat dah. Apatah lagi kelengkapan dalam dia tu, macam kita tengok rumah orang, contoh dah, pagar dia tu hebat dah, pagar dia tu hebat dah, pintu rumah dia pun hebat dah, luar rumah tu hebat dah. Oh, dalam rumah tak tahulah ada apa, kata-kata. Syurga lebih pada tu lagi. Malaikat hok jaga pintu syurga tu, satu hal nak masuk syurga tu hebat segala-galanya. Dan syurga ni tempat Allah Ta'ala, orang yang Allah Ta'ala redha sebagai hamba dia. Kalau Allah Ta'ala tak redha jadi hamba dia, nak masuk syurga lagu mana? Tak masuk syurga kita. Baik. Wa inna Allah, dan sesungguhnya Allah itu la'alimun halim. Allah Ta'ala maha mengetahui, satu alim, satu lagi sifat halim. Halim ni kita sebut sini maha penyantun. Tapi Allah Ta'ala bersifat halim ni maknanya Allah tahu segala ujian yang kita lalui ni. Ujian yang kita lalui, sifat halim Allah Ta'ala tu diletakkan dengan alimun halim. Alim tahu satu, halim maknanya segala susah dugaan yang kita lalu tu semuanya bersama dengan Allah, dan Tuhan amat mengetahui, Allah Ta'ala amat mengetahui. Ayat ni kalau manusia tu ada masalah, bila dia ada sahaja wa inna Allah la'alimun halim, dia akan rasa adanya Allah Ta'ala sentiasa bersama dengan dia. Dia tak bergantung pada orang lain dah, dia hanya bergantung kepada Allah Azza wa Jalla yang telah pun menyempurnakan kehidupan dia. Baik, ayat yang ke-60, zalika wa man 'aqaba bimithlihi ma 'uqiba bih, demikianlah dan barang siapa yang membalas dengan penganiayaan yang pernah dia derita. Puak musyrikin Mekah yang menentang sahabat Nabi dan orang mukmin, puak musyrikin Mekah yang telah menentang para sahabat dan orang mukmin kerana mereka rasa mereka menentang ajaran sesat. Mereka menentang ajaran sesat, mereka hak betul. Jadi apa yang mereka buat dulu, maka tak salahlah kalau orang mukmin tu nak menentang balik. Tuhan beri keizinan, tak salahlah kalau nak menentang balik. Sebab mereka menentang, dia ingat ajaran hak dia bawa tu betul, ajaran musyrikin Mekah tu betul. Dekat ajaran salah, dia menentang tu hak betul. Dan dia dah tahu dah Muhammad ni siapa, dah betulnya ajaran Muhammad ni. Tapi oleh kerana ada hak tadi, kafaru, ada kadzabu, ada kufur, ada mendustakan ayat Allah, satu lagi kadzabu wastakbaru, sombong, maka dia tak percaya.
segala penganiayaan boleh balas balik. Summa bughiya alaih, kemudian dia dianiayai lagi. Allah Ta'ala beritahu, kemudian pok kafir itu melakukan lagi, walaupun selepas mereka kalah dalam perang Badar. Aniaya bila? Kalah dalam perang Badar. Mari nak serang 1,000 orang lawan 300 lebih, kalah, malu. Lepas pada perang Badar tu berlaku lagi. Mari nak perang Uhud, mari nak perang Khandaq dan lain-lainnya. Dia serang berkali-kali. Tak puas hati, tapi umat Islam disuruh lawan. Umat Islam yakin di sebalik dia lawan tu ada Allah. La yansurannahu Allah. Allah pasti akan tolong. Allah pasti akan tolong. Allah Ta'ala nak beritahu bahawa mereka dizalimi sentiasa mendapat bantuan Allah. Kerana itu dalam hadis Nabi SAW, doa orang yang dizalimi dimustajabkan oleh Allah. Dimustajabkan oleh Allah. Ibarat busur anak panah tu yang mengena sasaran dia. Betul-betul kena orang yang dizalimi. Memberi peringatan kepada kita supaya jangan buat zalim kepada orang. Kerana kita buat zalim kepada orang, doa orang yang zalim itu Allah Ta'ala makbulkan. Dia angkat tangan bermohon kepada Allah. Jadi jangan zalim siapa-siapa. Innallaha la afuwun ghafur. Cuba tengok, Allah Ta'ala maha pengampun, benar-benar pemaaf lagi maha pengampun. Kalimah afuwun ni lebih kuat daripada ghafur. Kalau Allah kata ghafir bermaksud dosa, ghafir, dosa akan dipotong, dosa tu akan dipotong. Tapi kalau sebut afuwun, dihapuskan maknanya. Afuwun ghafur maknanya Allah Ta'ala ni bukan sahaja pengampun, tapi dosa yang kamu ada tu dihapuskan. Soalannya, kenapa Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan pengampunan pula dalam ayat ni? Kerana ada ketika umat Islam diserang di dalam bulan haram. Bulan haram ni makna bulan yang tak boleh berperang. Tapi nak balas balik bulan tu bulan haram. Jadi umat Islam terpaksa balas dalam keadaan bulan haram. Duk rasa berdosa dalam diri. Allah Ta'ala kata tidak. Aku hapuskan. Satu, penafsiran dia. Kerana kalau umat Islam terpaksa menyerang orang kafir di bulan haram, Allah Ta'ala hapuskan. Allah Ta'ala hapuskan kesalahan. Kenapa? Kerana boleh membela diri apabila diserang. Wallahu a'lam. InsyaAllah ayat 61 ni kita sambung di masa yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa ufawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi